Kebiasaan masyarakat kita apabila menerima kelahiran bayi, antara perkara pertama, antara perkara terawal yang dilakukan oleh ayahnya ialah azan kepada bayi tersebut. Azan di telinga kanan dan iqamat di telinga kiri. Jika ayah tidak dapat hadir atas sesuatu sebab atau halangan, mana-mana keluarga yang lelaki akan mengazankan bayi tersebut. Betul atau tidak? Pernah tanya tak dalilnya ada ke? Okey, kalau ada dalil, ayat Quran memang tak ada. Kalau ada dalil pada hadis, hadisnya sahih ke tidak? Apakah amalan orang ramai adalah dalil dalam agama? Pernah semak ke tidak? Tuan-tuan dan puan-puan, perkara ini akan saya jelaskan dalam video ini bersama beberapa persoalan lain berkaitan dengan azan. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam rangka saya membuat siri video menjelaskan keutamaan solat berjamaah dan adab-adabnya, saya ada juga menyentuh tentang azan dan iqamat. Lalu daripada video tentang azan dan iqamat itu, saya mendapat beberapa soalan, baik di ruangan komen setelah video itu ataupun melalui WhatsApp berkaitan dengan azan. Lalu saya himpun soalan-soalan itu dan saya akan jawab dalam video ini, insya-Allah. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang tertanya-tanya tentang siri video tersebut atau macam kurang minat, pastikan anda tonton terlebih dahulu ya. Link saya bagi di bahagian description. Kenapa kena tonton? Sebab solat berjemaah ini adalah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak baginda tinggalkan sehinggalah baginda uzur dan kemudiannya meninggal dunia. Lalu tak patut seseorang itu melaung sunnah tetapi dia tidak melaksanakan solat sunat berjemaah. Tidak melaksanakan solat berjemaah. Di kalangan kita ada yang melaksanakan solat secara berjemaah, solat fardu secara berjemaah, tetapi dengan cara yang salah. Ada yang sengaja buat di rumah, ada yang memang pergi ke masjid, tetapi ada perkara-perkara yang kalau dilakukan dia akan dapat markah, akan mendapat ganjaran yang lebih lagi. Dan ada pula yang tak nak pergi sebab alasan-alasan yang telah saya jawab dalam video-video tersebut. Sila rujuk link di bahagian description ya. Okey, kita mulakan beberapa soalan berkaitan dengan azan. Soalan pertama ialah tentang tarji di dalam azan. Apakah tarji? Apakah dalilnya? Apakah hukum ataupun pandangan para ulama tentangnya? Okey, tarji ialah menyebut dua kalimah syahadah secara perlahan dalam azan tu sendiri, secara perlahan sebelum mengulanginya semula secara kuat. Secara ringkas, secara mula, ketika azan seorang muazzin akan menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian disebut secara perlahan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian disebut balik secara kuat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalimah syahadah tu disebut secara perlahan terlebih dahulu dan kemudian secara kuat. Secara perlahan tu tapi masih depan mikrofon lah. Jadi kalau kita dengar di pembesar suara tu kita boleh dengar, cuma muazzin tidak melaungkannya secara kuat. Okey, kemudian diulang balik dengan kuat, dengan lantang ya. Okey, apa dalilnya? Dalilnya ada dalam Sahih Muslim, hadis nombor 572. Jika ikut penomboran syarah Sahih Muslim, hadis nombor 379 ya. Okey, saya menggunakan perisian ini, aplikasi ini seperti biasa yang saya gunakan. Saya telah membuat video khas memperkenalkan aplikasi ini dan cara-cara menggunakannya. Ayuh kita sebagai seorang Muslim, ayuh kita sebagai seorang ahli sunnah memiliki aplikasi ini dalam phone kita. Jangan phone kita ni banyak perkara-perkara lagha, tapi Al-Quran tak ada, terjemahan Al-Quran tak ada, tafsir Al-Quran tak ada, aplikasi hadis tak ada, aplikasi zikir seperti Hisnul Muslim tak ada, tapi macam-macam perkara lagha ada. Okey, ayuh kita tukar, kita jadikan phone ini sebagai satu sarana, sebagai satu wasilah yang dapat membawa kita kepada kehidupan akhirat dengan mengamalkannya apa yang ada dalam phone kita.
Baik, so sila rujuk hadis nombor 572, jika penomoran lain hadis nombor 379 ya. Inilah dalilnya daripada Abi Mahzurah. Okey, ini yang pertama tentang dalil. Kedua, pandangan para ulama tentangnya maka boleh dibahagikan kepada 3. Pertama adalah pandangan jumhur atau apa yang disebut oleh Imam An-Nawawi. Ketika mensyarahkan hadis ini, beliau mengatakan bahawa pandangan jumhur ialah sunat melakukan tarjih ketika azan. Okey, muazzin sunat dilakukan tarjih ketika azan, dan inilah juga pandangan dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kita di Malaysia mazhab apa ya? Syafi'i kan? Biasa dengar muazzin melakukannya. Tukang azan melakukannya, biasa ke? Silat-silat kalau ada muazzin, tukang azan, Bilal yang melakukannya, kita pula, apa tu? Wahabi ke tu? Okey, ada dalilnya, dan inilah juga pandangan dalam mazhab Asy-Syafi'i. Bahkan ada kaul dalam mazhab Asy-Syafi'i yang menyatakan tidak sah azan tanpa tarjih. Akan tetapi Imam An-Nawawi ketika mensyarahkan hadis ini, juga dalam kitabnya Al-Majmu', menerangkan bahawa yang kuat, yang benar ialah azan tersebut tetap sah. Tarjih ini adalah sesuatu yang sunat. Ini yang pertama. Pandangan kedua berkata tidak disunatkan untuk melakukan tarjih. Sebab kenapa? Sebab hadis Abi Mahzurah ini diriwayatkan ataupun berlaku pada kurun ke-8 Hijrah selepas peperangan Hunain. Padahal azan telah ada sejak zaman disyariatkan azan, dan Bilal melaungkan azan punyalah banyak kali tanpa adanya kalimah tarjih ini, tanpa adanya tarjih ini. Okey, jadi mungkin berlaku kesilapan dalam meriwayatkan hadis ini, mungkin berlaku ya, mungkinlah. Jadi ini pandangan ulama yang kedua, mereka berkata tidak sunat melakukan tarjih ketika melaungkan azan. Okey, pandangan pertama yang jumhur, pandangan yang kedua bukan jumhur. Pandangan yang ketiga di kalangan para ahli hadis disebut juga oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslimnya ialah mengamalkan kedua-dua hadisnya. Maknanya seorang muazzin itu kadang-kala bila azan tanpa tarjih, kadang-kala bila azan dilakukan tarjih. Jadi saya sendiri memilih pandangan yang ketiga sebab hadisnya adalah dalam Sahih Muslim, hadis yang sahih, bukanlah satu kesalahan, berarti kita juga boleh melakukannya. Jadi tuan-tuan dan puan, itulah tarjih. Kalau dengar tukang azan ataupun muazzin melakukan tarjih, jangan salah faham pula, jangan kata dia Wahabi ke apa ke. Dia memang memiliki dalil, bahkan apa yang dia lakukan itu sememangnya merupakan pandangan dalam mazhab Asy-Syafi'i, mazhab kita di Malaysia ini. Okey, itu soalan pertama. Soalan kedua, bagaimana menjawab azan? Okey, sebab dalam video saya terangkan bila azan yang sunnahnya ialah menjawab azan. Okey, jadi bagaimana menjawab azan ialah apabila muazzin melaungkan setiap kalimah itu, kita sebagai orang yang mendengar azan kita jawab yang sama. Sebagai contoh, muazzin melaungkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pun jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pun jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita pun jawab yang sama. Semuanya sama kecuali hayya 'alas salah, kita jawab apa? La haula wala quwata illa billah. Sama juga bila diulangi hayya 'alas salah, kita jawab sama. Hayya 'alal falah, kita jawab sama. La haula wala quwata illa billah. Jadi semua yang dilaungkan oleh muazzin kita jawab sama kecuali untuk hayya 'alas salah dan hayya 'ala falah. Dua-dua kali itu kita sebut la haula wala quwata illa billah. Setiapnya hayya 'ala falah, hayya 'ala falah, dua-dua kali itu setiapnya kita menjawab la haula wala quwata illa billah. Dalilnya Sahih Muslim juga, hadis nombor 578. Okey, daripada Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Penomoran syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi nombor 385. Okey, ini cara yang pertama. Cara yang kedua ialah sama, kita menjawab semua sama kecuali setelah azan yang dua kalimah syahadah itu, sebelum hayya 'ala solah, okey. Selepas dua kalimah syahadah, sebelum hayya 'ala solah, kita menjawab asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu
Maaf, okey. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan. Okey, dia yang panjang sikit. Saya pun tak hafal, saya sedang baca daripada aplikasi hadis ini ya. Dan sesiapa yang menjawab seperti ini, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghufira lahu zanbuhu, diampunkan baginya dosanya. Okey, jadi ini option yang kedua. Ni panjang sikit. Kalau tak biasa tak apa, kita boleh saja jawab seperti pilihan pertama yang saya sebutkan tadi. Okey, tentang lafaz balasan ini ada juga sedikit berbeza. Yang ini wa ana. Okey, wa ana asyhadu. Okey, boleh rujuk hadis ini, di bawah itu diterangkan bahawa ada tambahan ataupun perbezaan lafaz wa ana asyhadu alla ilaha illallah sehingga akhir ya. Jadi ini tentang cara menjawab azan pilihan yang kedua. Okey. Tentang menjawab azan ini, sebenarnya kita sebagai orang yang mendengar azan, ia adalah satu peluang untuk kita beribadah juga. Okey, peluang untuk kita beribadah. Macam mana peluangnya? Pertama sekali ialah kita mendengar azan dan kita menjawab kalimah-kalimah azan seperti mana yang saya jelaskan tadi. Kita nak jawab sebiji-sebiji, kecuali hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kita jawab la haula wala quwata illa billah bagi setiapnya. Ataupun option yang kedua, kita jawab sebiji-sebiji kecuali setelah kalimah dua kalimah syahadah itu kita membaca zikir yang lebih panjang itu ya. Okey, kemudian selepas habis azan kita berselawat. Selawat biasa saja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak payah tambah Sayyidina. Okey, sebab orang yang menambah Sayyidina ni dia ada tujuan baik. Yang ini menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membuktikan kecintaannya, penghormatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau dia faham tujuan pensyariatan selawat itu sendiri adalah penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah satu doa kepada baginda dan itu adalah cara terbaik untuk kita menunjukkan penghormatan, kecintaan kita kepada baginda. Orang yang nak tambah Sayyidina ni sama ada dia tak faham tujuan selawat atau dia menganggap selawat ni ada kekurangan. Aku kena modify, aku kena upgrade, aku kena adjust kan. Jadi tak payah lagi yang lain-lain tu, tafrijiyah lah, Jibril lah, apa semua tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad cukup. Jadi kita jawab kalimah-kalimah azan, kemudiannya kita membaca selawat bila sudah habis dan kemudiannya kita baca doa selepas azan. Ayuh kita ulang kaji doa selepas azan sebab kadang-kala telah berlaku tokok tambah. Kita baca yang sahih saja sudah cukup. Yang sahih itu ada dalam Sahih Al-Bukhari nombor 579. Jika ikut penomboran Fathul Bari hadis nombor 614 ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menyebut setelah mendengar seruan azan, beliau apa doanya? Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadal wasilata wal fadilah wab'ashu maqaman mahmudal lazi wa'adtah. Sahaja. Sahaja tu tak adalah saya tambah, okey? Tak ada yang panjang-panjang, innaka la tukhliful mi'ad lah ke apa-apa. Sampai situ saja. Bila kita baca doa ini, baginda menyambung hadis itu, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Halal ataupun baginya syafaat aku pada hari kiamat kelak. Jadi tak payah lebih-lebih tu kita baca, inilah doanya. Sahih Bukhari nombor 579, penomboran yang lain nombor 614. Ayuh kita ulang kaji. Siapa yang belum hafal, ayuh hafal. Siapa yang sudah hafal, ayuh kita semak bacaan kita selama ni ada tokok tambah ataupun tidak. Okey, setelah habis selawat, setelah habis azan kita selawat, kita baca doa selepas azan. Selepas itu adalah salah satu masa yang dianjurkan untuk kita berdoa apa-apa saja yang kita nak. Ada dalil tak ni? Mana pandai cakap ada dalil? Ada. Ayuh kita rujuk Sunan Abu Daud. Hadis nombor 440. Penomboran lain hadis nombor 524. Okey.
Okey, di mana ada seseorang anna rajulan qala ya Rasulullah innal muazzinina yafdulunana. Okey, daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata ada seseorang lelaki yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya tukang azan ini telah pun mendapat keutamaan berbanding kami ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kul kama yaquluna fa iza intahaita fasal ta'tahu. Okey, fasal ta'tah. Okey, maka baginda menjawab, sebutlah sebagaimana yang disebut oleh mereka, yakni tukang azan, maka apabila selesai mintalah dan engkau akan diberi. Jadi ini adalah salah satu tempat yang dianjurkan di mana doa kita akan dimakbulkan. Yang ini bila azan, kita jawab sebagaimana yang dilaungkan oleh tukang azan. Tadi telah saya jelaskan. Kemudian kita berselawat, kemudian kita baca doa selepas azan, dan kemudian kita boleh berdoa apa-apa saja yang kita nak. Dan ini selari dengan sebuah hadis lain di mana Rasulullah SAW bersabda, tidaklah ditolak doa antara azan dan juga iqamah. Maknanya betul lah, lepas azan memang sebelum iqamah tu ada masa untuk kita berdoa, ya. Jadi inilah salah satu masa yang dimakbulkan untuk kita berdoa. Okey. Jadi ini tentang soalan bagaimana menjawab azan. Baik. Soalan yang seterusnya, mestikah seseorang itu berdiri ketika azan sedang dilaungkan? Jadi yang bertanya ini menceritakan bahawa bila di masjid di surau, dia biasa tengok bila orang muazzin sedang azan, orang sedang diri saja. Jadi dia pun macam, macam mana ni? Patut berdiri ke tidak? Okey. Bukan. Tidak dianjurkan untuk berdiri ketika azan. Yang dianjurkan ketika azan ialah menjawab kalimah-kalimah azan tersebut. Cuma orang yang berdiri itu, apa yang berlaku ialah mereka baru saja masuk masjid, baru saja masuk surau. Sebelum duduk, mereka mestilah solat tahiyatul masjid. Tapi baru nak solat, tiba-tiba sudah azan. Ketika azan, yang sunnah ialah menjawab azan. Bila dah habis azan, barulah mereka solat 2 rakaat tersebut. Baik solat tahiyatul masjid ke, solat sunat qobliyah ke. Kemudian barulah mereka duduk. Jadi yang berdiri itu, mereka berdiri bukan kerana azan, tetapi mereka berdiri kerana tidak boleh duduk sebelum solat tahiyatul masjid. Ataupun apa-apa 2 rakaat. Tapi mereka nak solat pula ketika itu, yang sunnah ialah untuk menjawab azan. Ya, sebab tuan-tuan apa, dalam rangka kita beramal soleh, dia ada masa-masanya. Okey, bila sedang azan, yang sunnah ialah menjawab azan. Antara azan dan iqamah, yang sunat ialah melaksanakan solat sunat qobliyah dan juga berdoa. Apabila iqamat dilaungkan, yang sunnah ialah menghentikan solat seandainya sedang solat dan mula memasuki saf, meluruskan saf dan merapatkan saf. Jadi setiap itu ada ibadah-ibadahnya. Jadi yang sedang berdiri itu, saya ulangi, mereka berdiri bukan kerana azan, tetapi mereka baru saja masuk masjid, baru saja masuk surau. Mereka hendak solat tahiyatul masjid ataupun solat apa-apa solat 2 rakaat, sebab yang mestinya bukan tahiyatul masjid, tapi yang benar ialah apa-apa solat yang 2 rakaat. Boleh jadi solat sunat wudu, boleh jadi solat sunat qobliyah. Ini saya telah terangkan dalam video berasingan berjudul adab-adab di dalam masjid, ya. Tapi bila nak solat tu sedang azan pula. Dan ketika azan yang dianjurkan ialah menjawab lafaz-lafaz azan tu. Lalu mereka pun berdiri, lafaz-lafaz azan dijawab, dah habis tu barulah mereka solat 2 rakaat, kemudian baru mereka duduk. Kalau yang sudah sampai ke masjid surau awal sebelum azan dan mereka telah pun melaksanakan solat sunat 2 rakaat, lalu mereka duduk, kemudian masuk waktu muazzin pun azan, bagi mereka tidak disunahkan untuk berdiri. Boleh continue duduk dan menjawab lafaz-lafaz azan itu, ya. Okey. Baik. Tentang menjawab lafaz azan lagi, ada yang bertanya tentang membalas ketika solat subuh, ya. As-salatu khairum minan naum, kan. Solat itu lebih baik daripada tidur. Ada yang mengatakan dijawab dengan ucapan sadaqta wa bararta.
Okey, demikian juga ketika iqamat, qad qamatis solah, qad qamatis solah. Ada yang berkata yang menjawab maknanya, ada yang berkata kita menjawabnya dengan sadaqta wa bararta. Apakah ia ada dalil ataupun tidak? Okey, yang ini adalah tidak, yang ini tidak ada dalil sejauh kajian saya, cuma ia ada disebut oleh Imam An-Nawawi sebagai amalan dalam mazhabnya. Alright, jadi saya sedang rujuk kepada kitab Syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi. Dan bila dalam bab menjawab kalimah-kalimah azan itu, beliau menerangkan saat muazzin mengucapkan qad qamatis solah, maka yang mendengarnya harus mengucapkan aqamaha Allah wa adamaha. Yang ini telah saya jelaskan bahawa yang itu adalah dhaif. Maka yang sahih ialah kita menjawab azan, kita menjawab iqamah sebagaimana lafaz iqamah itu sendiri, bukan dengan aqamaha Allah, aqamaha Allah wa adamaha. Yang ini memang ada dalam Sunan Abu Dawud tetapi darjatnya dhaif. Kemudian apabila Imam Nawawi berkata lagi, apabila muazzin melaungkan azan subuh dan mengucapkan as-salatu khairu minan naum, maka hendaklah orang yang mendengarnya mengucapkan sadaqta wa barakta. Demikianlah penjelasan dari mazhab kami. Lalu maka di sini apabila mengatakan hendaklah mengucapkan sadaqta wa barakta, tidak diberikan dalil, tidak diberikan hujah. Maka walaupun kita menghormati Imam Nawawi, kita menghormati mazhab Syafi'i, hadis Nabi SAW, tunjuk ajar Nabi SAW lebih kita patut kita ikuti, maka kita jawablah sebagaimana yang dilafazkan oleh tukang azan. Maka dalam kes ini as-salatu khairum minan naum, kita jawab juga as-salatu khairum minan naum. Kalau yang iqamat tadi, qad qamatis solah, qad qamatis solah, kita jawab juga qad qamatis solah, qad qamatis solah. Bagi yang memegang pandangan, iqamah juga dijawab bagi setiap lafaz-lafaznya ya. Lebih lanjut, sila rujuk video saya tentang adab-adab iqamat. Okey, soalan seterusnya, bolehkah imam yang iqamat? Okey. Di sini telah saya jelaskan tentang adab-adab iqamat ni. Sebelum seseorang itu melaungkan iqamat, syaratnya ialah imam sudah keluar, telah nampak keluar. Barulah dilaungkan iqamat, meskipun imam tu belum sampai ke tempat solatnya. Tetapi dalam kes-kes terpencil, katakanlah di kalangan makmum memang tak ada sesiapa yang tahu macam mana nak iqamat. Katakanlah imam tu sedang mengajar orang-orang tentang cara solat apa semua tu, dah masuk waktu solat, mereka nak solat, tak ada sesiapa pula yang tahu nak iqamat sebab semua katakan baru sedang belajar ke apa ke. Maka dalam kes terpencil seperti ini, bolehlah imam yang melaungkan iqamat, kemudian dia pula yang menjadi imam ya. Tetapi kalau ikut tertib yang normal apa, orang lain yang melakukan iqamat, kemudian imam yang mengimami solat. Okey. Okey, soalan seterusnya. Jika azan elektronik, adakah syaitan lari? Okey, saya dah membuat sebuah video lain menerangkan tentang keutamaan azan, di mana salah satu daripada keutamaannya ialah bila dilaungkan azan, syaitan akan lari. Lalu ada yang bertanya, itu azan yang orang yang betul-betul azan kan? Bagaimana pula kalau TV yang azan, radio yang azan, ataupun kita ada aplikasi waktu solat dalam phone, dan phone kita yang azan? Maka soalan ni saya jawab sarkastik sikit lah. Saya jawab, tanyalah syaitan tu. Okey. Kenapa saya jawab sedemikian? Dua. Yang pertama, persoalan ini tidak dibincangkan oleh para ulama kita dahulu kerana pada zaman mereka tidak ada azan elektronik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena faham kenapa syaitan nak lari. Syaitan lari sebab dia tengok orang yang melaungkan azan itu, dia melaungkan kalimah-kalimah tauhid, dia melaungkan kalimah-kalimah yang sebagaimana kita maklum dalam azan itu. Bila orang tu sendiri tak nak melaungkan azan, tapi dia pasang TV, pasang radio, pasang daripada phone ke apa, syaitan pun tengok, alah dia ni azan pun. Lalu dia pun tak takut lah. Jadi tu saya kata, bila saya kata tanyalah pada syaitan tu, maknanya put yourself in his shoes and do you think you're gonna run away or not? Cuba bayangkan dari sudut tu. Sebab saya jawab sarkastik sikit, sebab kita nak, ataupun saya nak di kalangan para penonton ni up sikit. Jangan dalam bab agama ni blur saja. Okey, up sikit. Jadi cuba fikir, kalau anda syaitan, anda tengok orang tu, tuan rumah tu ke, tempat azan tu ke, nak azan pun tak mau.
Lepas tu pasang tape recorder ke apa, letak kat mikrofon, keluar kat pembesar suara speaker. Syaitan pun tengok, lah dia orang ni kan. Alright. Jadinya azan hendaklah kita, manusia tu sendiri yang azan, ia adalah satu ibadah, ia adalah satu amal soleh yang besar pahalanya, dan kita melaungkan kalimah tauhid, kita melaungkan Allahu Akbar dan sebagainya, dan itulah yang menyebabkan syaitan takut dan dia lari. Kalau dia tengok kita sendiri takut, tak yakin nak melaungkan azan, kita pasang daripada phone, kita pasang daripada TV ke radio ke apa ke, syaitan pun macam senang aku nak kacau dia ni. Okey. Baik, soalan seterusnya. Bagaimana pula dengan amalan azan sebelum pergi haji? Ini satu lagi amalan kebiasaan masyarakat kita. Yang ini sebelum nak pergi haji adalah yang mengazankannya. Sebenarnya perkara ini tidak berasal daripada sunnah Nabi SAW. Cuma ada beberapa ulama dari kalangan mazhab Asy-Syafi'i yang menganjurkan azan sebelum musafir. Okey, sebelum musafir. Di bahagian description saya ada bagi link daripada laman web Mufti Wilayah Persekutuan yang menerangkan perkara ini. Jadi memang ada pandangan daripada ulama mazhab Asy-Syafi'i yang menganjurkan azan bukan kerana nak pergi haji, tetapi kerana musafir. Hanya di kalangan masyarakat kita yang dikhususkan kepada musafir pergi haji sahaja. Musafir balik kampung tak azan, musafir pergi bercuti tak azan. Bahkan memanglah kita kata takkan orang nak pergi buat maksiat pun kita nak azan. Tapi kalau you rasa benda ni betul, kenapa you tahu kalau ada orang nak pergi buat maksiat tak azan juga? Katakanlah ada kawan nak pergi Genting Highland, nak pergi berjudi di sana kan. Kira jauh lah juga mungkin musafir ke. Sebelum you nak pergi, okey, kejap I nak azan dulu. Mana tahu kalau anda azan dia pun tukar fikirannya. Okey. Tapi on the serious note, ini hanyalah pandangan ulama. Jadi bagi saya tidak mengamalkannya, tidak menganjurkannya. Sebab azan ini fungsinya ialah menandakan masuknya waktu solat. Bukanlah untuk menghantar seseorang musafir. Kalau nak pergi musafir, yang dianjurkan oleh Nabi SAW ialah doa musafir. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hazal birra wa taqwa, sehingga akhirnya kan, bukannya azan. Jadi meskipun ada ulama yang menganjurkannya, kita menghormati para ulama ini, kita menghormati mereka dalam mazhab Asy-Syafi'i, tetapi bagi kita sunnah Nabi SAW adalah lebih utama untuk kita pegang dan amalkan. Maka bagi seseorang yang akan musafir, baik untuk azan ataupun apa-apa tujuan yang lain, maka yang dilakukan ialah doa musafir dan bukannya azan, bukannya azan. Okey, soalan yang ditunggu-tunggu mungkinnya tentang azan dan iqamat setelah bayi dilahirkan. Okey, memang sesuatu yang masyhur di kalangan masyarakat kita. Cuma saya nak jelaskan, memang ada hadis-hadis, ada satu hadis yang menerangkan tentang azan dan dua lagi hadis menerangkan azan dan iqamat. Tentang hadis-hadis, dua hadis ini yang menerangkan tentang azan dan iqamat, darjatnya adalah sangat dhaif, mendekati hadis palsu. Okey, darjatnya sedemikian. Adapun yang azan sahaja, darjatnya adalah dhaif, bukan dhaif berat, tetapi dhaif sahaja. Okey, bagi sesiapa yang nak mengamalkan hadis dhaif ini, dipersilakan. Okey, dipersilakan, darjatnya dhaif. Cuma yang nak iqamat tu darjatnya dhaif jiddan. Untuk menjelaskan perkara ni, panjang pula saya nak cerita kalau gunakan video apa. Jadi saya bagi link di bahagian description untuk tuan-tuan dan puan-puan sendiri mengkaji tentang amalan azan dan iqamat di telinga bayi. Secara ringkasnya memang ada 3 hadis, kita ulang kaji, saya ulang balik 3 hadis yang azan sahaja darjatnya dhaif, riwayat Abu Daud, Tirmizi dan lain-lain, dhaif ya. Azan dan iqamat, dhaif jiddan, dhaif jiddan. Bahkan ada yang berkata hampir-hampir dah masuk kategori palsu dah. Okey, jadi yang iqamat tak ada. Kalau nak tu yang azan sahaja. Dan ini dhaif. Okey. Dan ini dari sudut darjat hadis, dan sama-sama kita tahu fungsi azan ialah untuk menandakan masuknya waktu solat. Fungsi iqamat ialah untuk panggil jemaah untuk mula masuk saf dan mulakan solat fardu secara berjamaah. Ia bukanlah tanda kelahiran bayi ya. Jadi kalau
Kalau di hospital apa kan, nampak ada ayah tu seronok dukung bayi tapi dia tak nak azan, tak nak iqamat. Jangan tuduh dia lain macam. Sebab dia tahu saya sendiri, kalau anak-anak saya yang awal dulu, saya pun azan sebab saya pun tak tahu, saya pun azan dan iqamat. Kemudian bila saya dah tahu, saya taklah azan. Lalu nurse pun pandang, pakcik, dia panggil pakcik. Pakcik boleh azan kan? Okay, tak apa, saya tak azan. Dia pun dah lain macam pandang kan. So, you kena kuat kalau you nak amalkan benda ni sebab dah tahu. Tapi ia berbeza dengan masyarakat. Jadi kita kena kuat kalau hendak mengamalkannya. Alright? Sebab dari sudut darjat hadis, dhaif, dan tujuan azan tu sendiri sama-sama tahu kan. Ianya adalah untuk menandakan masuknya waktu solat. Iqamat pula untuk sama-sama masuk saf. Ianya bukanlah untuk pergi musafir haji, atau dalam kes ini bukanlah pula untuk menyambut kelahiran bayi. Kalau ada yang kata kita naklah supaya perkara pertama yang didengar oleh bayi ialah kalimah-kalimah Allah. Tak apa, bacalah surah Al-Ikhlas ke, surah Al-Fatihah ke. Nak mendengarkan Al-Quran, tak apalah, sendiri baca, tapi tak payah azan. Okay? Tapi kalau yang nak azan tu, silakanlah. Sebab perkara ni mesti agaknya bagi sebahagian orang something new. Macam sesuatu yang sangat baru, yang macam, ini pun dah bid'ah ke apa ke. Jadi sila rujuk link di bahagian description ya. Jadi inilah beberapa perkara yang ingin saya jelaskan tentang azan. Moga-moga dengan azan itu sendiri ia menjadi satu amal soleh kepada kita, meskipun kita tak melakukan azan, kita dengar saja. Tapi sambil mendengar tu ada amal-amal ibadah yang boleh kita buat selari dengan sunnah Nabi SAW. Sementara apa yang tidak selari dengan sunnah Nabi SAW, kita tinggalkan meskipun masyarakat melakukannya. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.